وإلى سيدي أبا إسماعيل إسبانيا حفظه الله تعالى ولجميع مشايخنا ولمعلمينا ولكافة المسلمين والمسلمات. شيء لله لكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Huraian sifat yang ke-9. Ilmu artinya pengetahuan. Kita masuk pada sifat yang baharu dalam pengajian sifat 20, iaitu sifat ke-9, sifat ilmu. Terjemuh ilmu pengetahuan. Tengok dia kata wajib pada syarak pula. Bila sebut wajib, makna dia apa? Barang wajib pada syarak, makna dia apa? Barang yang Tuhan tuntut kita buat dengan tuntutan putus. Macam mana putus? Sekira-kira siapa yang buat dapat pahala, yang tak buat berdosa kena siksa. Itu wajib pada hukum syarak. Jadi wajib pada syarak pula atas tiap-tiap mukallaf wajib apa? Mengetahui satu wajib. Maknanya belajar. Maka barang siapa belajar dapat pahala, yang tak belajar berdosa kena siksa. Pertama wajib. Lagi serta mengaku di dalam hatinya yang mukallaf, wajib kedua. Lepas belajar pula kena wajib percaya, kena wajib yakin. Wajib percaya, wajib yakin, wajib belajar tentang apa tu? Dengan tentu sungguh ada di zat Allah Ta'ala satu sifat ilmu. Wajib kita belajar, wajib kita beriman. Di zat Tuhan ni ada satu sifat, nama dia sifat ilmu. Apa ilmu? Artinya pengetahuan. Bila ada sifat ilmu kat dia tu dan tidak jahilnya, wajib kita beriman. Mustahil Tuhan tu jahil. Macam mana? Dalil mana tu ambil tu? Firman Allah Ta'ala, Innallaha bikulli syai'in alim. Artinya bahawa sungguhnya Allah Ta'ala dengan tiap-tiap sesuatu itu, yakni tiap-tiap sesuatu daripada segala benda wajibat, mustahilat dan mungkinat, nanti kita bahas di bawah tu. Di antara segala benda itu yang mengetahui, yakni yang amat mengetahui, dia mengetahui.
Maknanya apa? Kita mesti beriman sebab dalil ada bukan daripada Quran. Tuhan ada sifat ilmu. Mana tu tadi? Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya kalau kita mengaji bahasa Arab, inna itu kalimah taukid. Makna apa? Sungguh. Kalau Tuhan ni dia cakap tak boleh sungguh pun sungguh dah. Tuhan bukan nak bohong. Tapi bila dia bubuh inna tu nak abang kejap lagi, sungguh Tuhan tu maha mengetahui atas tiap-tiap satu. Begitu makna dia. Lepas tu pula kalau orang mengaji bahasa Arab, dia tak bermain dengan wazan fa'il, alim. Dia tak bermain ain, alif, lam, mim. Tu pun dah mengetahui. Tapi dia bermain atas wazan fa'il. Maksud dia ain, lam, ya, mim. Itu istilah mubalaghah kalau dalam bahasa Arab. Mak dia sangat mengetahui. Dah dia bubuh sungguh depan tu. Dia bubuh sangat pula. Nak abang kata sungguh Tuhan tu teramat-amat maha mengetahui. Begitu makna dia. Itu dalil dia berbeza daripada Quran. Dan dia boleh pula. Dan ilmu itu ialah satu sifat yang ada ia sifat itu di zat Allah Ta'ala. Kita beriman sifat itu ada di zat Allah. Maknanya sifat ni wujudi, bukan amrun i'tibari. Sifat ni ada sungguh. Sifat bangsa ada. Ada di mana? Di zat Allah. Macam mana kata ada? Boleh dapat dengan panca indera. La ni tak nampak pun, selagi akan datang. Lau kushifa 'anil hijab. Kalau dibuka daripada kita akan hijab, la ra'ayna, kami akan melihatnya. Yakni sifat dia ada di zat Allah. Faham tak? Tu kita terjemuh makna sifat. Kita tak terjemah benda wujudi, benda ada. Benda-benda ada ni benda yang kita boleh dapat dengan panca indera yang 5. Dengar ke, tengok ke, sentuh ke, cium ke, rasa ke, itu kita panggil benda wujudi. Jadi sifat ilmu ni ada sungguh di zat Allah wujudi. Pasal apa? Pasal nanti kalau Tuhan buka hijab, kita boleh nampak sifat tu. Dia ada sungguh. Kalau hanya faham, kita panggil amrun i'tibari, bukan sifat yang ada. Maka sifat ilmu masuk dalam sifat yang wujudi. Ada sungguh. Pasal apa panggil ada sungguh? Boleh tengok nanti hari kiamat. Sifat tu ada di zat Allah. Dah. Ni ada kita cara itu. Dalam 20 sifat Tuhan, hanya 7 sifat yang wujudi, iaitu kita panggil sifat ma'ani. Mula daripada kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 7 ni ada sifat tu di zat Allah. Yang lain daripada tu, sifat tu hanya dipahami, bukan ada sungguh pun. Faham saja. Lagu mana faham saja? Ni, cawan ni ada tak cawan ni? Cawan ni ada. Kosong tengah ni ada tak kosong? Kosong tak ada. Boleh sentuh tak kosong ni? Boleh nampak tak kosong? Tak nampak. Kosong tak nampak. Cuma faham. Ni kosong kan? Tapi cawan ni kita boleh sentuh, kita boleh pegang, kita boleh nampak. Maknanya cawan ada. Kosong tu faham sahaja. Serupa juga macam kita kata abu. Abu tu ada. Macam apa? Boleh dipegang abu tu. Tapi kalau kata-kata abu ni Allahumma salli ala Muhammad, dia Allahumma salli ala abu ni tak mati-mati, umur dia panjang. Tu bukan benda ada, faham pasal apa? 100 tahun dia hidup ni. Kata umur panjang, tapi umur panjang tu ada tak? Benda umur panjang tu tak ada. Dia dipahami sahaja. Serupa juga kita pergi ke Kenuri, tengok di Kenuri tu ramai orang. Orang tu ada, ramai tu ada tak? Ramai tak ada. Ramai tu dipahami, tu dia sampai sesok tak nak masuk. Tu ramai. Kalau kosong lenyang tu kita panggil tak ramai. Tu kita panggil apa? Sifat yang amrun i'tibari, faham dia tak ada. Tapi ada ni sifat tu kita boleh tengok, kita boleh nampak, kita boleh sentuh, kita boleh rasa. Tu. Maka sifat ilmu ni sifat yang ada di zat Allah. Nanti di akhirat kalau Tuhan buka hijab, kita nampak zat Allah, sifat tu kita nampak kat dia. Mana ni? Salah satu dia sifat ilmu. Kita panggil sifat wujudi, ada di zat Allah. Begitu. Maka dan ilmu itu ialah satu sifat yang ada ia sifat tu di zat Allah Ta'ala. Apa zat? Diri Tuhan. Kita bercakap itu zat diri Tuhan. Yang nyatalah segala perkara yang wajib. Dengan sifat tu nyata kepada Allah Ta'ala. Nyata apa? Segala perkara yang wajib. Apa perkara wajib? Wajib apa ni? Wajib pada akal. Nyata segala benda yang wajib, tulis sikit itu wajib pada akal. Saat ni cari pula wajib syarak ke wajib apa? Nyatalah segala perkara yang wajib, yakni wajib akal. Nampak tak tu?
Dan mula dia baca. Dan ilmu itu ialah satu sifat yang ada ia sifat di zat Allah Ta'ala. Dengan sifat tu yang nyatalah segala perkara yang wajib tu wajib pada akal. Boleh itu wajib pada akal. Sekali kita terjemah wajib pada syarak pula tak kena. Wajib pada akal. Sebab wajib banyak lah. Macam mana yang wajib pada akal tu? Tuhan tahu tentang zat dia, Tuhan tahu tentang sifat-sifat dia. Tu kita panggil benda wajib pada akal. Dia tahu pasal zat dia, dia tahu segala sifat-sifat dia. Malah benda wajib pada akal. Benda wajib pada akal ni Tuhan dan segala sifat dia tu wajib pada akal. Dan yang mustahil, dia tahu juga benda mustahil. Apa benda mustahil? Benda yang berlawanan dengan wajib akal. Dia tahu kata dia tak mungkin ada anak. Dia tahu dia tak mungkin ada kekurangan. Dia tahu dia tak mungkin mati. Dia tahu dia tak mungkin ada serupa dengan makhluk. Dia tahu barang-barang yang mustahil dia tahu. Faham tak? Hak wajib pun dia tahu, hak mustahil pun dia tahu. Mustahil apa? Sama lah kalau wajib pada akal, mustahil pun mustahil pada akal dia tahu. Tak mungkin dia ada anak, tak mungkin dia ada bini, tak mungkin dia ada kelemahan, tak mungkin dia buta, tak mungkin dia pekak, tak mungkin dia ada sekutu dengan dia, tak mungkin ada serupa dengan Allah Ta'ala, tak mungkin ada makhluk yang sama dengan Tuhan. Gitu. Dia tahu benda mustahil. Dan yang harus, dia tahu juga benda harus. Benda harus apa? Ni makhluk Mungkin itu sebab harus. Dia tahu pasal makhluk ni. Tak ada benda daripada makhluk ni yang dia tak tahu. Segala daripada makhluk dia tahu. Maknanya tahu habis. Hak wajib pun dia tahu, hak mustahil pun dia tahu, hak harus pun dia tahu. Semua dia tahu. Begitu. Tu dia tahu tu dengan ilmu, yakni dengan pengetahuan. Dia tahu dengan sifat pengetahuan dia tu. Maka hasilnya tidak jahil sekali-kali. Dah dia tahu, lawan bagi tahu jahil. Bila dah tahu, maka mustahillah dia jahil. Begitu. Dan bagi ilmu itu satu takluk juga. Satu takluk dia. Tak banyak sifat-sifat ni, satu yang tugas dia. Apa dia? Iaitu takluk tanjizi qadim. Artinya berlaku mengetahui dan lulusnya mengetahui segala perkara itu pada sedia kala. Pada sedia kala. Tak nanti buat makhluk. Daripada sebelum dia buat makhluk, pada masa azali, segala ni sudah nyata dalam ilmu dia. Sebab tu lah kalau kita pergi dalam ilmu sifat 20, sebelum nak masuk iradat kudrat, ilmu dulu. Cuma susun dia tak ilmu belakang. Tapi dari segi guna dia tahu. Ilmu dulu. Dia tahu, kemudian dia hendak, kemudian dia buat. Tak, kena tahu dulu nak buat. Nak hendak kena tahu dulu. Maka dalam ilmu dia tahu segala-gala. Kemudian dia tentu. Dia berkehendak apa dia nak buat pada masa tadi. Kemudian dia buat pada masa imkan. Jadi. Maka yang paling luas sekali kalau kita faham sini ialah ilmu dulu. Takluk ilmu. Dia mengetahui segala benda. Itu wajib kita beriman. Maka tahu tu bila kita panggil takluk untuk tahu ni, untuk sifat ilmu ni, takluk tanjizil qadim. Bila lulus dia mengetahui pada masa sedia kala ni. Belum ada makhluk pun dia tahu lah. Sebab tu kalau kita doa ni Tuhan, bukan Tuhan baru tahu kita doa hari ni. Sebelum dia buat kita hari ni, dia tahu dah kita nak doa hari ni. Dia tahu dah kalau hari ni kita doa baru dia nak tahu. Hilanglah, luputlah sifat ilmu dia, batal lah sifat ketuhanan dia. Kalau kita pegang lagu tu, rosaklah akidah kita. Orang tu kata kena mengaji. Kalau tak mengaji, dia lagu nak tahu tak, tapi tak apa nak tahu. Sebab kita bukan tu Tuhan. Kita tahu kita bermula. Tak bermula, kena berpermulaan. Bila mengaji, mula tahu. Tuhan bukan dia nak tahu, kena mengaji dulu. Medok dengan kita kan. Dengar, sifat aku begitu. Lah dia baru nak tahu. Bukan macam kita. Kita punya sifat ilmu berpermulaan, dibtidain dengan permulaan. Adapun Tuhan dia mengetahui bila tidain, sedia kala dia tahu dah. Makanya barang yang kita nak doa pada hari ini, dia tahu sebelum kita doa. Bahkan sebelum kita wujud, dia tahu dah. Tak buat kita ni, dia tak nak doa apa. Habis tu doa buat apa? Doa tu tanda fakir. Nak zahir kata kita ni lemah. Bukan nak habang kat dia. Kita nak faham kita doa tu nak habang. Nak habang kat dia. Habang dah kat dia proses. Dia tak suruh proses kat apa kementerian, tak surat apa ke. Tuhan baru nak proses. Dia tahu dah. Habis tu kita doa tu perzahir kata hamba saja. Betul orang yang tahu bab ni,
Orang yang faham mengaji bab ni, dia doa bukan sebab dia nak beritahu kat Tuhan. Dia nak berzahir sifat hina dia. Sebab Tuhan suka bila hamba tu menghinakan diri kepada dia. Dia suka. Sebab apa? Sebab bila kita menghinakan diri, itu lambang kita memperhambakan diri. Ya Allah, saya sakit ni, ya Allah, sembuhlah ya Allah. Dia tahu lah. Tapi dah abang kata kita memperhinakan. Nak saya kata ya Allah, saya nak abang saya lemah. Saya tak boleh nak hilangkan sakit saya ni kecuali engkau. Bukan apa nak abang kata kan. Dia abang dia duk ingat kata abang. Jangan sakit ke? Kalau awak tak abang awak. Dia gitu. Dia gitu. Nampak tak? Tu kita belajar sifat ilmu Tuhan ni takluk dia tanjizil qadim, mengetahui ia pada sedia kala. Kita wajib beriman dengan tu. Begitu. Dan makna mengetahui akan segala perkara yang wajib. Ini murah. Tadi saya murah sekali lalu, ini kita murah pula semula. Dan makna mengetahui akan segala perkara yang wajib itu, iaitu mengetahui dengan sungguhnya dan mengetahuinya segala dan apa ni menunjukkan semula. Dan makna mengetahui akan segala perkara yang wajib itu mengetahui dengan sungguhnya. Begitu. Makna Tuhan mengetahui segala wajib tu, segala perkara wajib pada akal, yakni Tuhan tahu bahawa sungguh benda tu, sungguh benda wajib. Apa dia? Zat dia, sifat-sifat dia sungguh. Sungguh dia ada sifat ilmu, sungguh dia ada sifat kudrat, sungguh dia ada sifat iradat, sungguh dia ni Tuhan. Dia tahu segala perkara tu akan kesungguhan dia, kebenaran benda tu. Itu dia tahu segala perkara wajib. Gitu. Dan mengetahuinya segala yang mustahil itu, mengetahui dengan tidaknya benda tu. Kalau dia sebut pula Tuhan mengetahui benda mustahil, yakni Tuhan mengetahui benda mustahil sungguh tak betul, tak kena. Mustahil tu maksudnya sungguh Tuhan tak ada anak, sungguh betul tak mungkin Tuhan ada isteri, tak mungkin Tuhan buta, tak mungkin Tuhan pekak, memang takkan mungkin. Tu Tuhan tahu mustahil, Tuhan tahu tidaknya benda tu berlaku. Tu Tuhan tahu perkara yang mustahil. Kemudian lagi dia kata apa? Dan mengetahui perkara yang harus itu, yakni mengetahuinya akan ada atau tiada, atau akan tiadanya. Benda harus pula Tuhan tahu, ada ke, tak ada ke, ataupun nanti yang ada akan tak ada, atau nak ada terus. Dia tahu semua dalam ilmu dia. Hak ni ada ke tak ada, dia tahu. Kemudian hak ada tu pula nak ada bila, dia tahu. Akan ada bila ke tak ada, lepas ni dia tahu habis semua. Pasal apa? Kalau kita belajar dalam sifat iradat pun Tuhan, dalam sifat kudrat pun ada takluk Allah. Tuhan dalam genggaman dia, dalam kekuasaan dia boleh mengadakan yang tiada, mentiada yang ada. Yang dah ada pun dia boleh kekalkan atau dia nak binasakan. Kalau dia nak buat, mesti dengan kehendak. Sebelum kehendak kena ada ilmu. Begitu kaitnya. Kita nak buat satu benda, Allah Sallallahu Muhammad, kita kena ada ilmu. Ni bagi faham saja, bukan Tuhan sumpah kita, bagi tamsilan, ditakrib ilal fahmi, bagi faham saja. Macam mana? Kita nak menghendaki satu benda, kita kena ada ilmu dulu. Bila ada ilmu, baru kita hendak. Bila hendak, baru kita ya nak. Tuan-tuan nak hendak sembahyang, tuan-tuan kena tahu sembahyang tu apa dulu. Sembahyang tu apa? Sembahyang tu dia kata kebun betah, orang pokok. Itu orang. Bukan sembahyang ada. Kena ada ilmu dulu. Sembahyang ni ialah suatu ibadah yang wajib di atas tiap-tiap mukallaf. Dia adalah kepala bagi segala ibadah yang lain. Ada ilmu dah, cara-cara. Baru timbul kehendak, aku nak sembahyang. Kehendak pula. Lepas kehendak baru nampak dia mula dengan ilmu. Sebab itulah dalam martabat segala sifat, ulama-ulama faham dalam sifat 20 ni martabat sifat. Sifat yang paling mulia, yang paling luas cakupannya ialah sifat ilmu. Sebab itulah orang kalau ada ilmu pun Tuhan buatkan makhluk ni kalau ada ilmu, dia ilmu apa pun. Ilmu dunia pun mulia, ilmu akhirat pun mulia. Orang akan hormat ke dia. Begitu. Allah SWT. Jadi kita kena jadi macam mana? Kita kena jadi orang yang ada ilmu. Itu mulia. Satu kemuliaan sampai disebut dalam kitab. Esok di akhirat, orang-orang alim ni yang beramal dengan ilmu dia akan dibawa masuk syurga terlebih dahulu sebelum orang lain. Sebab Tuhan kata pada hari ini kami tidak akan hinakan orang-orang yang kami beri ilmu. Dengan syarat dia beramal dengan ilmu dia lah, maka dia lepas dulu masuk syurga. Sebab tu orang alim ni boleh beri syafaat.
syafaat. Pertolongan, bahasa Arab panggil syafaat. Bolehlah kita nak panggil guna istilah syafaat, tapi kok buruk orang tak ngaji dia tak pelik. Itu syafaat Ustaz. Pilih tak kedai. Betul lah kat sini bahasa betul. Cuma dengar dia orang kata ngaji Nabi dah pula tak. Padahal syafaat bahasa Arab makna asal dari segi lughah makna pertolongan. Dari segi istilah syarak barulah kita pakai pertolongan yang diizinkan oleh Allah Ta'ala di hari kiamat. Mungkin syafaat Quran, mungkin syafaat Nabi, mungkin syafaat malaikat, boleh jadi. Tapi syafaat dari segi bahasa makna dia pertolongan. Jadi tolong syafaat Ustaz ni. Kabel lah kan. Betul tapi tak payahlah kan. Kita mengaji kita dah lagi kita dah pula lagi kan. Hari pakai diri ngaku Rasul Kampung Tanjung pula kan. Allahumma salli ala Muhammad begitu lah. Lagi dia kata dah tu. Sebagai dia tahu dengan segala wajib, dengan segala mustahil, dengan segala benda yang harus dia tahu macam mana. Sebagai mengetahui yang nyata segala perkara itu dengan ilmu Allah di atas kelakuan bagi segala perkara itu dengan tidak terdahulu jahil dan berpapah. Dan keadaan Tuhan mengetahui itu macam mana? Dia nyata segala benda dengan sifat ilmu itu, nyata segala benda kat dia tanpa didahului oleh jahil. Itu beza dengan kita. Kita kalau tahu pun satu tak tahu segala benda. Bukan segala benda dia tahu. Diri kita boleh tahu. Lah ni kalau kemas sangat. Cuba cerita. Bulu kening kita belah kanan mau belah. Hak tu tak boleh jawab dah. Bukan kata bulu kening orang. Bulu kening kita orang tak boleh nak jawab dah. Makna kata kita ni dengan diri kita pun kita jahil. Tu duk kemas apa? Duk kemas apa? Tok guru pun tak boleh bilang lah. Duk bahas kitab banyak-banyak. Ada orang tanya satu soalan tu. Sama dengan banyak satu kan. Bulu kening Tok Guru belah kanan apa? Oh, dia tadi jawab Tok Guru pun senyap. Baru dia kata tadi jahil. Tadi dia pun tadi alim dia kita. Oh, hak boleh baca ni baru ciktek daripada ilmu Tuhan. Itu bahasa orang. Nampak kata sikit. Sampai bulu kening apa tak tahu. Kadang-kadang tanya umur anak pun nak keliru ni. Tak apa-apa tak. Tu nak abang dia jahil tu. Nampak tak? Allah Ta'ala ni dia bukan takat tahu. Dia maha mengetahui. Yakni dia tidak ada satu pun yang terlepas daripada pengetahuan dia. Dan pula ilmu dia tak dimulai dengan jahil. Kita nak tahu, kena belajar dulu. Padahal sebelum tu tak tahu. Quran kata apa? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Tuhan katakan, kamilah yang mengeluarkan kamu daripada gelapnya perut ibu kamu. La ta'lamuna syai'a, kamu keluar tak tahu benda. Tak tahu apa benda. Lepas tu wa ja'alakumus sam'a, kami jadikan kepada kamu telinga, wal basara mata, wal fuad hati, supaya kamu belajar. La'allakum tashkurun, mudah-mudahan lepas tu kamu bersyukur. Mana kamu keluar mana tak tahu apa kamu belajar. Tu pun nak belajar pun tak tahu juga. Betul tak? Kita ni kalau belajar sampai 1000 tahun pun tak alim juga maknanya. Ilmu ni tak habis. Kita dah rasa kemas dah. 10 tahun kita ambil degree ke, kita ambil letak apa kan, PhD ke apa ke, kita mengaji habis sampai ke Island, sampai ke Auckland, sampai ke apa dia learn lah. Semua jenis kita mengaji dah. Kita balik, bukan maksud kita kuasai bidang tu. Tak bicara bab lain, bidang tu saja. Bukan maksud ilmu kita dah habis. Kita ada PhD bab perubatan. Adakah semua ilmu perubatan kita kuasai? Tuh. Dan kalau kita kuasai perubatan pun, bab berubat, bab lain pula, makna kata kita tak boleh sembuhkan pula. Kalau dia tahu pun, tu pun tahu, tu pun tak habis. Ya Allah, ya Tuhan. Tu kita. Ada pun Allah Ta'ala dia tahu tu, kita kata bila tidak dimulai dengan jahil. Kita tahu pun mula dengan jahil dulu. Dia ada nyata dengan sifat ilmu, tak mula dengan jahil. Begitu. Dan lagi dia kata pula, dan tidak pada diri Allahumma salli ala Muhammad. Dan berpapah maksudnya belajar. Mengetahui dia tak mula dengan jahil, dan tak berpapah yakni tak belajar, tak mula dengan belajar. Kita kena belajar. Tak ada orang lahir-lahir, Nabi kata lam yuladu aliman. Tidaklah seseorang itu lahir gara-gara alim. Kita ni lahir-lahir jahil dulu. Jahil dulu. Hatta nabi-nabi pun lahir bukan alim tu, tak tahu apa juga. Tuhan dia ajar.
turun wahyu satu baru tahu. Bukan tulak-tulak tahu tu kan? Tak. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab tu Rasulullah SAW, Nabi Musa ingat peristiwa Nabi Musa. Waktu zaman dia, Nabi Musa ni alaihi salatu wassalam, orang tanya dia dalam majlis, wahai Nabi Allah Musa, siapakah orang yang paling alim di zaman ni? Dia jawab kata aku. Dia cakap bukan sombong. Dia jawab sebab dia Rasul. Di zaman tu dia Rasul. Bila Rasul takkanlah ada lagi alim. Kalau orang lagi alim, kena orang tu Rasul. Sebab syarat Rasul kena himpun yang mulia-mulia kat dia. Paling alim, paling segok pada zaman tu, kena kat dia, himpun. Jadi Allah SWT mesti Nabi Musa punya alim, maka dia jawab aku. Bila Nabi Musa jawab aku, turun wahyu kepada Nabi Musa, hai Musa, bukan engkau yang paling alim, ada lagi ilmu yang tak ada kat engkau. Tuhan kata, wahai Nabi Musa kata, wahai Tuhanku, siapa tu aku nak pergi belajar dengan dia. Tu nampak Nabi Musa tak sombong. Dia cakap dia bukan sombong sebab apa? Dia dengar kata ada orang alim yang lain, ilmu yang tak ada kat dia, terus dia tanya nak pergi mengaji. Tu ada. Dia lagi tak dengar ada orang ada ilmu pergi mengaji dengan dia. Ambil ilmu. Begitu. Kemudian Allah SWT, Tuhan kata cari dia di pertemuan dua laut. Dua laut berhimpun tengah-tengah. Situ manusia akan jumpa nak cari dia. Dia pergi cari. Tu ulama khilaf lah, laut tu laut mana? Ada sebut laut Mediterranean, ada sebut laut mati, macam-macam lah. Pendapat ulama sebab tak ada satu nas yang jelas cerita laut tu di mana. Maka Nabi Musa pun berjalan bawa anak buah dia. Ada orang kata tu anak makan dia, Yusha bin Nun. Nabi juga, bukan Rasul, Nabi saja, anak murid Nabi Musa paling dekat. Lepas Nabi Musa meninggal, dia lah ganti sambung mengajar. Tapi bukan Rasul, dia Nabi saja, Yusha bin Nun. Duduk di sini, ikut dia. Dia kata, wahai Tuhanku, macam mana aku nak tahu kalau aku sampai di tempat, nak tahu ke mana? Tuhan kata, tempat tu, benda kalau mati, temu ayat tu hidup balik. Tempat yang nak jumpa orang alim, nak mengaji ni, tempat laut tu, ayat laut tu kalau kena benda-benda mati hidup balik. Maka takdir Tuhan, tak apalah, Nabi Musa bawa lah bekal nak makan. Jalan dengan Yusha tu, pilih pun. Kita satu korok Al-Quran, jalan dia. Tak jumpa ke hulu kilat, tak jumpa. Sampai waktu itu, Yusha bin Nun kata, wahai Nabi Musa, sampai bila kita jalan? Dan Musa kata apa? Kalau sampai 80 tahun pun aku akan tunggu. Isyarat ulama kata, mengaji ni kena sabar, baru dapat ilmu. Mengaji sehari nak faham semua dia. Payah, dia ingat orang boleh software, boleh download dia pergi pindah. Mengaji kalau gitu, tak faham mengaji juga, tak apa. Ada Allah SWT Muhammad. Jadi Allah SWT Muhammad jalan-jalan, dia kata lama ni sampai bila? Dia kata kalau 80 tahun pun tunggu juga nak mengaji dengan kawan tu. Sampailah takdir letih, orang tisap berehat di atas batu besar. Duduk rehat itu, sandak di batu tu, buat pula dalam laut. Main ada ikan. Bukan ikan, ada ikan ni, ikan rebus kat atas. Yang tanya-tanya tu, ikan. Makan dengan dia dengan anak murid ni, makan setengah. Tinggal setengah lagi. Bubur dalam harga balik. Bubur dalam harga tu, sandak main di batu tu, tidur sat, rehat. Ayat laut tu main percik. Kena ikan tu. Ikan tu lompat masuk layar, hidup balik. Dia pun tak perasan, jalan lagi. Jalan letih pula, berhenti nak makan pula. Bila berhenti nak makan pula, ada kata buka harga tadi, buka ikan tadi. Buka pula, tak ada ikan. Orang kata tak mana ada. Dia fikir-fikir, dia kata, wahai Musa, saya pernah tadi tempat kita rehat tadi lah. Sebab tadi dekat dengan ayat, kita rehat kat batu tu. Pergi balik. Situlah Nabi Musa jumpa, ada orang duduk semayang di atas batu. Ulama-ulama kata laki-laki tu nama dia Khidir alaihissalam, Nabi Khidir. Itu berlakulah peristiwa Nabi Musa mengaji dengan Nabi Khidir. Tu Rasul tu pun ilmu tahap habis. Lepas tu Nabi kita SAW ni, Tuhan sebut dalam Quran, Tuhan kata apa kat Nabi? Wa qul ya Muhammad Rabbi zidni ilma. Wahai Muhammad, katakanlah, Tuhan ajak Nabi Muhammad dalam Quran, Rabbi Tuhanku zidni ilma, tambah bagiku ilmu. Mana? Ilmu tak pernah habis, tambah. So nak tambah, nak apa? Nak mengajar semua, tak boleh. Suruh tambah. Tiap-tiap waktu ilmu kita bertambah. Dan dia bermain dengan isim nakirah, ilman. Rabbi zidni ilman. Dia ditambahkan aku akan beberapa ilmu. Mana ilmu banyak, tambah lagi ya Allah. Ilmu ni banyak. Begitu. Bahala Allah SWT Muhammad itu. Kemudian dia kata apa? Nak sebagai mengetahui yang nyata segala perkara itu dengan ilmu Allah
di atas kelakuan bagi segala perkara itu dengan tidak terdahulu jahil dan berpakok. Tak dimulai dengan jahil dan tidak pula belajar. Bukan dengan macam kita makhluk. Dia mengetahui dengan sifat qidam, sifat yang qadim, sifat yang sedia. Dia mengetahui pun sedia juga pada sedia kala lagi. Dan dalil atas ada ilmu pada Allah Ta'ala itu ialah kita fikir. Kita fikir apa nama? Tilik kepada makhluk ini. Maka jika Allah Ta'ala tidak berilmu padanya, kalaulah Tuhan tak berilmu, yakni Tuhan jahil, nescaya adalah ia jahil. Kalau Tuhan tak bersifat ilmu, dia jahil. Lawan bagi ilmu jahil. Maka kalau jahil, maka apabila jahil, ia tentulah tidak menghendaki dan tidak menentu. Tengok. Bila dia jahil, dia tak boleh nak menghendaki, tak boleh nak menentu. Tak boleh sifat dengan sifat iradat, tak ada lah. Pasal apa? Pasal apa tu? Pasal pada kata tu. Kerana yang jahil itu dia tak mengetahui. Dan apabila ia tak mengetahui, tentulah tak pandai. Dan apabila tak pandai, tentulah lemah daripada menjadikan makhluk. Kalau dah Tuhan tak bersifat ilmu, dia tak mengetahui. Bila tak mengetahui, kita panggil apa? Tak pandai. Bila tak pandai nak buat makhluk baru. Nak buat makhluk ni kena ada ilmu. Kita nak buat sekecil-kecil benda pun kena ada ilmu. Ni, orang buat bubuh inai ni di kuku ni kan. Nak bubuh inai ni ingat tak ada ilmu ke? Ilmu. Habis petik pokok pelam tak kenal pokok pelam dengan pokok indah. Habis nak bubuh apa? Nampak? Hak tu pun kena ada ilmu. Dia rambut main kat setengah pokok. Tumbuk celur-celur tak merah. Orang kata apa inai tu jadi hari ni. Tak jadi apa? Mana dia pokok tu? Pokok pelam. Bodoh. Tu. Tukar pelam apa inai ni? Oh, dia kata ingat tukar dah. Ingat tukar dah. Hantar artis senang. Nak pakai inai pun kena ada ilmu. Nak masak kena ada ilmu. Kita nak kata orang tu pandai masak, makna sebelum dia nak pandai masak dia kena ada apa? Nak masak kita sebut dia pandai masak tu kek di mana? Kek di ilmu. Oh, hang pandai masak. Maknanya dia ada ilmu. Bukan main campur-campur ya. Tahu ikan apa dia ni, contohlah kata nak masak ayam. Tahu ayam tu apa? Lah kali baru tuang minyak. No. Hak tu nampak daripada awal tak kena dah. Orang buat minyak dulu. Nampak tak? Hak tu kena ilmu macam mana nak buat alam sebesar-besar raya ni daripada aras sampai ke langit apa? Daripada lapis apa? 7 lapisan langit, 7 lapisan bumi, barang yang ada di antara keduanya. Bukan mudah. Sebab tu ulama kata, kita kalau tengok pokok cantik, orang mula-mula akan nampak apa? Orang akan nampak kudrat. Amboi berkuasanya Tuhan buat pokok. Kan? Amboi berkuasanya Tuhan boleh buat gunung sebesar ni. Amboi tengok pula orang viral binatang-binatang menumpuk di laut dalam. Tsunami pun naik binatang-binatang pelik daripada pokok laut tu. Kat dalam-dalam tak pernah dijejak tu. Apa lubuk marina datang apa tak pergi kat dalam. Tu dalam tu. Ombak tsunami kan tembok pun naik. Kan benda-benda dalam tu dia pun jumpa lah. Macam-macam ikan ada kaki lah, macam-macam kan. Jadi pelik-pelik. Bila nampak tu dia tahu Allah Ta'ala Maha Kuasa, hebatnya Tuhan. Dia lupa. Orang yang kalau betul-betul faham bab makrifah, sebelum pergi ke kudrat, kena pergi ke mana? Iradat mana-mana Jangan pergi ke kuasa dulu, pergi ke cerdik. Hebatnya Tuhan Maha mengetahui dengan ilmu dia boleh buat sampai tahun ni. Tapi orang pergi kuasa saja tak pergi ilmu. Jadi hasil daripada tu, dia tak belajar apa-apa. Kita kalau jadi orang berilmu, kita kena belajar daripada sifat ilmu juga. Baru jadi orang berilmu, baru kita suka mengkaji. Kalau berhenti di kudrat, kita buat apa? Tu hebatnya tu, macam mana Tuhan buat. Allah Maha mengetahui. Kita kena belajar macam mana Tuhan boleh tahu. Maka dia kaji, baru dapat ilmu. Kalau berhenti di kudrat, Allah Maha Kuasa. Ini mana fikir? Apa-apa sikit Allah Maha Kuasa. Aku lepas barang tu. Lepas tu ada tak fikir dah. Macam mana boleh jadi benda ni nak? Allah Maha Kuasa. Betul dah, tapi hang mana fikir? Orang nak suruh fikir. Macam mana Tuhan boleh buat macam tu? Sebab itulah saya kena dikaji. Jadi mengkaji tu bagus, tu sifat orang mukmin. Tak. Dia dah kaji lah Allah Ta'ala Maha Kuasa. Tu malah fikir tu nak balok. Allah sallallahu Muhammad. Jadi Allah sallallahu Muhammad, bila tengok apa-apa faham kita. Kalau Tuhan tak ada ilmu, bagaimana dia nak buat sehebat ini? Ni kita ni, dalam badan kita tetap pernah tengok lah Mereka saintis buat macam ibarat dia kata lapis badan kita ada kulit, ada daging, ada darah apa. Dia buang satu-satu tinggal orat tu. Cuba tengok orat dalam badan kita berselirak macam mana.
Orang kita ni punya banyak selera. Tuhan beri susun ni elok. Macam mana dia buat orang ni. Kita 3 waya bumi lah. Waya bumi, waya mana, cucuk tang mana. Hak tu pening lah ni. Macam mana Tuhan buat ni. Orang ni tak berselera elok ni. Boleh bawa ni semua Allah. Tu kata, kalaulah dia tak mengetahui, dia tak boleh buat sampai tak kata. Tu dalil kata Tuhan wajib sifat dengan sifat itu. Kalau tak jadi makhluk ni. Ni lari orang macam mana Ustaz? Tuhan lupa ke apa dah? Tuhan buat macam tak kena apa dah? Bukan Tuhan yang silap. Dia apa nak lepas dia pergi Tuhan? Hak tak elok pun nak pergi Tuhan. Hak elok dia tak nampak Tuhan. Allah SWT Muhammad. Begitu. Lagi kemudian dia kata apa lagi Allahumma salli ala Muhammad. Kalaulah dan apabila tak pandai Tuhan, tentulah lemah daripada menjadikan makhluk, dan iaitu batil kerana makhluk ini sudah ada dengan musyahadah. Dan itu salah. Sebab apa? Sebab apa salah? Sebab dah nyata dengan mata kepala kita ada alami. Itu dalil dari Tuhan Maha mengetahui dia boleh buat alam. Begitu. Ni Allahumma salli ala Muhammad. Kita mengaji sifat 20 ni. Kita dah mengaji ni. Kita mengaji 100 kita lepas ni buat sifat 20. Bukan habis sifat 20. Sifat 20 sifat tu orang kata apa dia yang banyak kitab sana dia uraian sifat mana pula dah. Dia 20 aja. Sampai dia diberi 100 kitab tu apa? Pasal bahasa dia panjang. Ulama-ulama ni dia hurai kot ni. Bukan hurai tahu nak tang buncah akal dia. Kemudian dia bahas halus-halus pula. Macam kita bagi ni hadis pakar Tuhan, kalau kita buka dalam kitab Arab yang besar-besar, dia bahas pula sifat ilmu Tuhan ni idrak ni sama dengan sifat sama dengan basar. Dia bahas lagi pula dalam. Tapi tak wajib dah. Hak tu fardu kifayah supaya kita tahu bahasa-bahasa halus. Kalau orang timbulkan benda-benda muskil, kita boleh jawab. Orang nak buat ajaran hisab, kita boleh jawab. Tapi apa pun sifat 20 ni penting kita mengaji. Ni baru ni timbul isu pula. Saya kena kurang. Bila timbul isu saya kena kurang sebab takut orang pegang. Baru ni ajaran Asmaul Husna. Kan? Dia tu nama Ustazah. Ustazah tu profesor tau. Tu saya kena habaq di sini tuan. Saya Pak Aisyah. Kalau nak mengaji apa pun, tolonglah bagi habis dulu sifat 20. Bagi faham. Jangan nak pergi lompat makrifat ke tarikat ke apalah, melekat ke apa, jangan mengaji lagi kalau sifat 20 tahun. Ni bapa ni profesor. Kita pula jangan terhijak dengan nama. Kalau ada profesor depan, dia dah ada profesor, takkan dia tak betul. Dok kira lagu tu melingkup pi lah. Tak boleh kira ada profesor, ada doktor, ada PhD itu kira lain. Apa yang dia bahaskan tu betul atau tidak? Lalu Jakim dah ambil urusan. Saya tengoklah kaji semalam saya perhati, tidak pukul 3 orang nak cerita tuan. Tidak pukul 3. Nak hurah lagi tak pegang. Tengok apa dia aliran yang tak betul. Saya nak tengok apa dia cerita dalam ceramah-ceramah dia. Rupa-rupanya faham dah. Punca tak mana? Tak mengaji sifat 20 dihurai ke kaki ikut dah. Betul lah. Tu profesor tu ni, jemaah dia ramai nak murid dia. Pasal apa? Pasal ajaran dia punya tim, nama tim tu, tim Asmaul Husna, nak salah nama. Sekali dengar nama tak salah tak? Tak salah lah. Asmaul Husna kan nama-nama Tuhan bagus lah. Hang nama Tuhan ke nama apa ke, kalau tak mengaji pegangan akidah yang betul mula-mula, sesat lah walaupun nama Asmaul Husna ke kira nama. Pasal apa? Dan kalau tengok bahasa ni mula-mula orang akan dengar tak ada masalah apa. Sebab sedap. Kita menggunakan nama Allah nak doa apa? Ya Karim. Kalau bak rezeki, Ya Razzaq. Ya Karim, Ya Rahman. Kalau bak menyembuhkan, Ya Bari, Ya Khaliq, Ya Badi'. Tak ada masalah. Bagus itu nama-nama Allah. Tapi apa ajaran dia? Sebab tak belajar sifat 20 uraian dan lintang pukar rasa akidah. Ambil pula celup-celup bak makrifat, buat masuk sekali nak pergi nampak makrifat. Dia kata apa? Allahu Akbar. Saya dengar kacau bilau. Dia kata apa? Mari kita berzikir kepada Allah agar zat Allah membawa roh-roh kita masuk ke alam lahut. Dia mengukui. Alam lahut tu alam apa? Orang mengaji bab sifat 20, lepas khatam berpuluh kitab baru boleh masuk bab ilmu tu. Kita mengaji dalam bab martabat 7. Dalam kitab Insan Kamil ada, dalam kitab Haikal Insan ada, dalam kitab The Seven Ocean bagi Syekh Nazim ada, dalam kitab Al-Haq ada. Hak tu nak mengaji kena boleh sifat 20 kejap dulu baru boleh masuk bab marifat. Tiba-tiba kita baca Al-Asmaul Husna, Tuhan pun zat dia bawa kita masuk dalam lagu. Tu dia ingat Tuhan ni macam mana zat dia ni. Kalau tak isi pada dia faham zat Tuhan ni macam tu roh suci. Bawa kita. Tu tak ada sama macam Kristian ke roh suci. Roh Kudus. Tu ajaran mana ni?
Asma Husna tu kena lah nama Tuhan. Tapi bila tak belajar berakidah, walaupun asal Asma Husna, sesak tak? Sesak juga walaupun guna nama Tuhan. Orang kita kalau dengar Asma Husna takkan salah Ustaz. Asma Husna nama Tuhan bukan bagi nama jin. Bukan duduk di nama. Duduk di apa yang kau pegang. Kau faham apa? Tak apa lagi. Salah kita minta kat Tuhan nak mimpi Rasulullah. Oh tu apa dia tu nak minta kat siapa? Nak minta kat siapa? Nak mimpi Rasulullah nak minta kat siapa? Lepas tu pula kita ni kalau cinta kat Nabi tu syirik. Kena cinta kat Tuhan sahaja. Dua tu Tuhan Nabi syirik. Nak orang ni betul ke dua syirik. Bungkus nampak. Lah kali tahu Nabi. Tahu Nabi tak ada. Salawat ni dia kata syirik. Terus pergi kepada Allah. Pasal apa nak minta kat Nabi? Allah. Tu Asma Husna. Asma Husna apa? Bungkus pilihan. Melingkup dengan rosak ni. Ramai jemaah dia. Lah ni mufti kok kelak fatwa. Negeri Sembilan kok kelak sesat. Orang serah di mufti. Mufti tak sampai, tak makrifat, tak kenal Tuhan. Sebab tu mengharamkan ajaran yang elok. Ingat kepada Allah. Kita terus berhubung dengan Tuhan. Tu dia. Nampak tak tuan? Ingat, saya satu je. Nak mengaji apa pun, khatam dulu sifat 20. Kita akan tahu yang kita jumpa lepas ajaran tu. Betul tak betul? Kita ada dia punya indikator. Nak ukur. Betul tak betul ajaran kita? Nabi jemaah dia ramai. Jemaah dia ramai. Tiba semua usul dia buat bengkel. Ramai-ramai masuk. Bayar 100 orang dia masuk bengkel. Ceramah. Cerita Tuhan teriak. Orang kita nampak betul-betul. Bukan teriak dengar betul Tuhan. Nah teriak ni tinggalkan gaduh satu Tuhan. Atau zalim dia teriak. Ni kan hijab benda tu. Kena bicara apa yang dia cakap, apa yang dia urang. Betul tak dengan akidah? Kalau tak ngaji sebab 20, macam mana kita nak tahu tidak? Dia guna nama Asma Husna. Tak beri. Apa lagi ajaran dia? Orang yang tak belajar Asma Husna, dia tak Islam, dia kafir sebenarnya. Tapi ceramah tu Dr. Masri tu, dia kata apa? Saya pun baru Islam 2007 sebab saya baru faham tu apa dia ni Asma Husna. Sudah. Tu kan tentang halak tu. Kalau dia sebut 20 kata halak. Macam mana lo hang boleh fikir lahud mahud mengetahui apa itu makrifat tu kalau tak sebut 20. Ingat, dua kali besar sejarah ilmu dia. Takkan terbina ilmu tarikat makrifat kecuali atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah belajar sifat 20. Ingat tak? Tu saya pesan semua, ingat, mengaji sifat 20 boleh supaya kita tahu aliran-aliran apa nak mai datang. Tu aliran tu dah masuk tu, ramai ikut tu. Tu masuk tu lah ni baru orang tersesat sebab ada orang yang mengaji yang pergi masuk dengar kuliah dia tak kena. Tu kalau kata semua tak mengaji pergi jumpa ramai sampai ke Kampung Tanjung. Tim Asma Husna. Tiba-tiba yang saya sebut dia semua muka tak elok. Rupanya ada tim dia tahu ni. Tak ada apa lah. Orang-orang bukan dulu. Rupanya ada tim tahu ni. Tak ada apa lah. Allahumma salli ala Muhammad. Dan kedua indikator dia senang je tuan-tuan. Kita nak tengok aliran tu betul tak betul. Cuba tengok hubungan dengan Nabi. Kalau aliran tu buat lebih kurang dengan Nabi, duk kata Nabi ni jangan lebih-lebih sangat, jangan duk taksub Nabi sangat, tahu dah ada tak kenal dengan aliran tu. Orang kalau ada masalah dengan Nabi, mesti ada masalah dengan Tuhan sebenarnya. Pasal apa? Nabi ni jambatan kepada Tuhan. Nabi ni penapih. Jangan tanya kau ke buku ke penapih. Nabi ni penapih. Tak ada ejen lah ni, ada ejen lah. Muka tak elok pula gitu. Ada ustaz ni bersepok, tak kata kat orang kata ni kan. Melawak lah. Kalau ada saya minta maaf lagi ejen yang disebut lah. Saya pakai kat dia orang kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuma Nabi ni dia penapih. Sebab itulah kalau kita ingat peristiwa Isra Mi'raj, ulama kata sebagai penapih orang mukmin dengan tak mukmin. Kan sebelum tu banyak dia orang mukmin. Tapi bila berlaku peristiwa Isra Mi'raj, tapi yang tak beriman, yang menyamak nampak habis dia tu. Muhammad bohong dah. Aku baru duk percaya. Dia bercerita naik langit pula. Nampak? Tapi hari itu yang mana yang ragu-ragu bagi kepada kafir. Yang mana yang iman bertambah iman. Yang mana yang dah kafir lagi kafir kepada Nabi SAW. Penapih. Jadi Nabi ni memang Tuhan buat terpisah. Kalau orang tak guru dengan Nabi, ada problem dengan Rasulullah buat lebih kuat, makna dia ada problem dengan Tuhan. Akhirnya dia tak kenal. Ada something wrong kat Nabi dia. Baru ni timbul isu lain. Masalah Muhammad sallallahu alaihi Muhammad tawasul dengan Rasulullah.
Tahu tawasul saya sebut sikit no. Ni aliran melimpah saya sebut dalam pengajian kita. Tahu tawasul saya sebut sikit. Tawasul ni maksudnya kita menjadikan seseorang sebagai kabel dengan Tuhan, perantaraan. Bahasa kita kata ambil berkah. Mudah. Dijumpa Tok Guru, suruh Tok Guru doa berkah, doa dia berkah. Itu tawasul. Malah kita menjadikan seseorang perantara. Dia tak boleh. Wahabi tak boleh. Syirik. Syirik apa benda? Hang sendiri pun bila ada hajat, suruh tak mak hang doa. Kenapa suruh hang mak hang doa? Pasal pun tak doa tu ya Tuhan. Pasal pun suruh mak doa. Syirik kan? Tak mak hang Tuhan. Tak. Saya bukan minta kat mak, saya minta kat tu Tuhan. Tapi saya minta mak tolong doa sebab doa mak mustajab. Serupa itulah dengan wali-wali. Serupa itulah dengan ulama. Pasal apa yang tak mak tak ada syirik pergi ke Tok Guru itu kat isteri pula? Makhluk juga dulu. Kau mak bukan makhluk Tuhan. Tentu pun pening lah. Allah SWT Muhammad. Jadi kita menjadikan perantaraan bukan minta ke perantara, tapi kita yakin orang yang kita minta perantara tu, jadikan perantara tu, orang tu lebih dekat dengan Tuhan, lebih dengar doa dia. Kita sendiri pun minta kat mak. Ada hajat pun minta kat mak. Belum doa kat mak gini. Tu doa. Doa tak tahu jadilah kan. Sila doa dia lain kan. Abang betul lah doa apa kan. Sila doa dia lain. Jadi Allah SWT mustajab. Nabi kita SAW sebut doa ummi li waladi ka doa nabi li ummati. Nabi kata doa seorang ibu kepada anak menempati doa seorang nabi kepada umat. Tu mustajab metode tu. Doa seorang ibu kepada anak ni macam menempati doa nabi kepada umat. Kalau doa nabi ke umat ni tolak tak? Tuhan tolak tak? Tak tolak. Ulama kata tu kait dengan musliman, mukminan atau kafiran. Ulama kata walau kana kafiran, walaupun ibu tu orang kafir. Orang bertahap tu. Dia bak naik, bak kafir dengan Tuhan tu kira lain. Tu nanti dia akan jawab dengan Tuhan. Tapi tang doa ni mustajab. Makna kata kalau dia tu anak dia masuk Islam, mak dia kafir, tiba-tiba anak dia masuk Islam ni buat lebih kurang dengan mak dia. Mak dia doa kena anak tu walaupun anak tu mukmin. Kecuali mak tu doa atas benda yang bukan urusan dia. Contoh dia mukmin, mak dia tak puas hati, mak dia doa bagi anak dia balak tak dia. Kira tu mukmin dia beriman tu perintah Tuhan. Tapi dia buat lebih kurang kat mak dia doa mustajab. Sebab tu ibu-ibu sekalian, doalah yang baik-baik kepada anakmu. Minta bagi dia elok. Bagus dah minta, tapi banyak tu minta dunia kan. Betul nak minta dunia. Anak nak SPM baca Yasin. Anak nak PMA baca Yasin. Anak nak PSA baca Yasin. Berapa kali baca Yasin nak minta anak jadi wali Allah? Bila baca Yasin nak minta anak jadi ulama? Bila baca Yasin nak minta anak jadi orang soleh? Tak baca. Dia boleh tak SPM? Anak jadi SPM lah, pergi hantu. SPM elok pergi hantu. Hantu Grab tahu. Allahumma salli ala Muhammad. Hantu ada degree tu nampak. Kita doa dunia lebih, akhirat kurang. Dulu saya tanya dia Haji Umar bin Hafiz, mak dia Hubabah Fatimah. Orang tanya sebab anak mak kepada Habib Umar ni, seorang anak jadi mufti, seorang anak jadi ulama besar. Jadi orang tanya anak apa rahsia sampai anak hang ni jadi tok guru besar wali lah apa ni? Dia kata dulu dia kata waktu tangguh anak dalam buaya, dia doa tu. Mata anak sulung dia Habib Umar, Habib Ain Masyhur tu dia doa. Ya Allah mufti, ya Allah mufti, ya Allah mufti, ya Allah mufti, ya Allah. Mufti. Hak dia doa ya Allah da'i, ya Allah jadilah da'i, jadilah da'i, jadilah da'i. Jadi tok guru jadi masyhur. Hebat. Ulang pula doa mak sekali tu dah mustajab, ulang pula. Ya Allah. Tak doa. Dia tak doa jadi hantu atau kira lain. Saya kadang-kadang Allah sana saya tengok tak kalau orang minta. Orang suruh baca ayat dia kan, suruh doa saya tengok tak. Saya tengok kalau tak kena kan, dia kata abang, bang ni untuk anak berapa orang? 2 orang. Dia main bini dia, minta doa. Saya kata abang pergi kedai beli 2 betul. Saya nak buat dengan abang dengan bini abang ni. Sebab abang ini dia abang bantu juga. Hang nak anak hang jadi elok. Hang bantu. Jangan nak kata hantu. Saya tanya senang kan. Dia rumah ada buat tak semain rumah dengan anak-anak? Tak ada. Ada tak baca Yasin sama-sama dengan anak dalam rumah? Tak ada. Ada tak buat baca hadis dalam rumah? Tak ada. Ada tak berhimpun sama-sama buat salawat sama-sama anak beranak? Alah sama-sama anak beranak. Ahli keluarga baca salawat 100 dalam rumah? Tak ada. Patut. Anak-anak hanya dia orang dalam rumah tu TV daripada awal dari TV, istru
Apa dia Gegar Baganza? Apa dia Big Stage? Apa dia Korea? Mak serupa, pak serupa, tok serupa tu. Tok pun minta sedih di tangan. Siapa menang orang ni? Subhanallah, subhanallah. Allah Ta'ala Muhammad. Itu nak kata kat orang tu. Tidak. Dalam rumah tu tak ada baca Yasin, tak ada zikir apa. Rumah tu gelap gelimat, tak ada apa. Memang tak berkat. Saya kata Allah SWT di Yaman, saya tanya ketua ulama-ulama di Yaman. Dia memang kata, di rumah mereka, masjidnya majlis lain. Hak pergi masjid lah. Tapi sekali-sekala, seminggu sekali, dia pun mesti buat di rumah mereka sama-sama anak-anak baca Yasin sebanyak rumah Allah. Itu rumah tu berkat. Dia tak ada TV daripada rumah habis. Dia kata, dah Ustaz saya baca Quran. Siapa dia? Siapa baca Quran? Saya seorang. Saya seorang lah jadi baik. Hari ini baik lah. Dia kena buat sekali. Dalam jamaah ada berkat. Sebab tu dulu almarhum Bapa Saleh kata, kampung tu kalau ada sembahyang Jumaat, tiap-tiap waktu sembahyang Jumaat. Pondok tu kalau ada sembahyang Jumaat, tiap-tiap waktu, insya-Allah tempat tu berkat. Kalau tak ada gelap gelita tempat tu. Tak. Malaikat dia cari rumah-rumah yang dalam tu ada zikrullah, ada baca Quran, ada selawat, ada zikir. Tapi kalau pergi rumah-rumah tengok ambil stage kan. Dia tengok ambil stage, dia tengok apa dia gagal-gagal, dia tengok macam-macam. Balik kata, rumah tu tak ada berkat. Malaikat dia cari rumah yang ada berkat. Ada saya ingat. Jadi saya kata, dicarilah Allah SWT 2 botol hari. Kalau saya nak jampi sekali dengan mak ayah hari. Letuk saya pun seorang rumah 2 botol hari. Ingatlah Allah SWT hari itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian dia kata apa? Kalau begitu kejap di hati kita bahawa ada pada Allah Ta'ala ilmu, ianya tidak jahil. Itulah pengakuan yang sebenar, yang muafakat ia pengakuan tu dengan pengakuan Allah Ta'ala di dalam Quran. Seperti firman Allah Ta'ala mana? Dari Tuhan tu orang mengetahui. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Dia kata apa? Artinya, adakah tidak nampak engkau akan bahawa sungguh Allah Ta'ala mengetahui ia akan barang yang ada di dalam langit dan barang yang ada di dalam bumi. Tu dalil dia. Tuhan kata, alam tara anna Allah ya'lamu. Tidakkah kau tengok Allah Ta'ala mengetahui barang di bumi. Mana tahu kata dari Tuhan mengetahui. Dia boleh buat dari bumi. Itulah dari Maha mengetahui. Kalau dia tak ada ilmu, macam mana nak buat? Maka bila hang tengok langit bumi, hang kejap dalam batin hang, Allah Ta'ala sangat mengetahui, sangat bijak. Maka nyatalah daripada firman itu bahawa ada pada Allah Ta'ala sifat ilmu, ianya tidak jahil. Yakinlah pada kita bahawa Tuhan ni ada sifat ilmu di zat dia. Dengan sifat itu dia mengetahui, maka mesti dia jahil. Wallahu alam. Habis sifat ilmu. Kita baca sikit lagi sifat hayat. Kita baca sifat hayat. Huraian sifat yang ke-10 hayat, artinya hidup. Ini mudah sebab tak ada takluk. Pendek je. Sifat hidup pula, hayat. Wajib pada syarak pula atas tiap-tiap mukallaf. Wajib apa? Mengetahui serta mengaku di dalam hatinya. Hati mukallaf tu wajib belajar dan wajib mengakui apa dia? Dengan tentu sungguh ada pada Allah Ta'ala satu sifat hayat, artinya penghidup. Wajib kita beriman di zat Allah Ta'ala ada satu lagi sifat makni, nama dia sifat hayat, artinya penghidup di zat Allah tu. Iaitu satu sifat yang ada ia sifat tu pada zat Allah Ta'ala. Makna sifat ni wujudi, ada sungguh di zat Allah Ta'ala. Dengan ada sifat itulah Allah Ta'ala hidup, tidak mati. Tu. Kita wajib beriman Tuhan ada sifat hayat, sifat hidup. Dengan sifat itulah Tuhan hidup, tidak mati. Beza dengan kita. Beza. Kita hidup dengan sebab apa? Ada roh. Tuhan bukan ada roh. Dulu orang tanya, Mufti Terengganu zaman Bapa Saleh tu. Tok Mufti ngaji masjid. Tanya sikit. Dia apa dia? Allah Ta'ala ni ada roh tak? Tok Mufti dia bukan. Tok Mufti tak ingin sebut dulu. Ada tu dia kata sifat 20 ni punyalah sampai terpencil. Kadang-kadang Mufti pun tak mengaji 20 Pak Aisyah. Sebab terpencil. Kita mengaji Al-Azhar, kita mengaji bidang kita. Ambil Quran hadis. Quran hadis pada bulan tak ada sentuh. Mana dah mengaji Quran hadis tu dia duduk 4 tahun pack dah.
Mana damai sebab dia bunuh. Sebab tu kebanyakan yang boleh ni mana? Orang yang main pondok dulu, lepas tu berhubung sama Al-Azhar. Lepas tu boleh. Dia main dulu sifat asal. Jadi bila main di universiti, dia main silibus. Silibus ada silibus. Ya lah, kata silibus tak ngaji dah. Tok Mufti, Tuhan ada roh tak? Dia cakap bapak sudah datang. Oh, menung Tok Mufti pun. Menung, sawal langit dia pun. Oh, dia menung. Kalau kata Tuhan tak ada, mati. Telah ada. Macam mana boleh? Macam mana? Tak apa lagi. Ada jawab tak? Tok Mufti, Tuhan ada akal tak? Oh, Tuhan ada akal pula dah. Kalau tak ada akal, bodoh. Oh, ni dia. Tu macam tu. Pasal apa? Kita mengaji sebelum daripada awal. Tuhan sifat dia mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Bersalahan Allah Ta'ala dengan segala yang baharu. Jadi kalau makhluk dia mengetahui sebab ada akal, tunggu kita belajar. Allah mengetahui dengan sifat ilmu dia, bukan akal. Kita hidup dengan roh. Allah Ta'ala hidup bukan dengan roh, tetapi dengan sifat penghidup, sifat hayat. Beza dengan makhluk. Tu mukhalafatu al hawadis. Kalau Tuhan ada roh, maknanya boleh tanggal juga, boleh bercerai juga. Ada pula yang ambil nyawa dia, mati pula Tuhan. Bukan Tuhan dah lah tu. Faham tak? Jadi Allah Ta'ala si hidup dengan sifat hayat. Pasal apa? Pasal kita mengaji itu dah. Dalam bab wahdaniyah, Tuhan itu tunggal. Kita bercara dalam bab Tuhan tunggal. Zat Tuhan tunggal, sifat Tuhan tunggal, perbuatan Tuhan tunggal. Dalam bab zat Tuhan tunggal, dia ada dua makna itu cara itu. Pertama, tidak ada zat yang serupa dengan zat Allah. Yang kedua, zat Allah bukan cantuman beberapa bahagian. Kalau Tuhan ada roh, cantum tak? Jasad lain, roh dan cantum. Di dua orang zat Tuhan. Padahal kita hidup, zat Tuhan tunggal, sifat Tuhan tunggal. Maka Tuhan hidup dengan sifat hayat. Bukan zat dia tu ada roh dalam tu. Ada dalam dua bagi zat Allah Ta'ala. So kita ada bentuk, ada ketua. Kita ni badan. Tolong jawab kat saya tuan. Roh duduk mana? Roh duduk mana? Roh duduk mana? Ada diketahui. Saya nak tengok. Lama tu pun ada bunyi roh. Tak jumpa, bicara roh. Dia bicara roh dia lena. Duk lena lama kan tak jumpa roh ni. Roh duduk kat mana? Saya jawab tu. Roh ni duduk dalam badan kita ke di luar badan kita? Anak. Tanya aku tu boleh fikir. Roh duduk kat mana? Tinggal kat mana? Tu yang nak mengaji, duduk bermakir. Tinggal roh dulu. Allah Ustaz ni pun tiap bawang nak bilang ni kami penting nak kerja ni cukup lah tu. Allah Ustaz Muhammad. Ulama berkhilaf. Ulama berkhilaf dalam kitab Jawharatul dia bahas. Satu kaum ulama kata roh tak duduk di badan, cuma berhubung dengan badan. Roh kita duduk di langit. Berhubung, dia ada connection dengan badan. Dia cuma terikat, tapi tak dalam badan. Itu pendapat kamu. Dia di luar tapi ada connection berhubung. Pendapat kedua kata roh memang dalam badan. Tapi saya cenderung dengan pendapat yang kedua. Sebab itu pendapat yang paling banyak ulama pakai, memang dalam badan. Duduk di mana? Tidak di mana-mana. Dia berjelira. Tak berjelira, menyatu dengan tubuh kita. Itu sebab macam burung kan, daripada kaki kan, angkat di sejukan. Kita pegang kaki. Habis bang isi. Sejuk dah pegang. Duduk dalam bilik ekor, tengoklah sama kita pun. Hak tu kita pun sejuk juga. Kita pun nak berhenti juga. Hak macam asyik pun sejuk kaki juga tu. Kita tak pegang. Allah Muhammad. Bilik ekor lah tengok. Ni dapat sejuk kan? Ni tak. Mana aku? Dapat sejuk lah. Kan? Orang tu orang pegang kan? Roh duduk angkat tahi kan? Dia berjelira. Dalam kitab sebut, roh ni berjelira dalam badan macam mana ayat berjelira dalam batang pokok. Duduk di mana-mana. Ada akar pun ada, lidah pun ada, libuh ada ayat kan? Dia menyeluruh. Begitu. Sebab tu disebut dalam kitab bila roh hendak ditarik keluar, dia sakit. Sebab dia dah menyerap dengan badan. Nak tanggal daripada badan dia sakit lah. Kita nak hentak buang. Macam kulit kita tarik. Macam mana? Dia dah menyatu dengan daging. Kita tarik kulit tu jadi mana? Siap kulit ni. Takkan dia sakit. Takkan dia tarik dah lagi. Dah sakit. Roh tu begitu. Sebab tu disebut dalam kitab, ketika roh dicabut dalam kitab Syarhus Sudur, bila roh ni dicabut,
ibarat kita tarik batang pokok yang berduri-duri yang banyak duduk di dalam uak-uak kita, tarik pula. Dia belaga dengan dinding-dinding tisu apa semua ni, darah-darah ni ditarik. Disebutlah hadis Nabi kata seperti daging, seperti badan ditebah dengan 300 pedang sekaligus. Ni badan kita ambil 300 pedang sama-sama hentak di badan dengan pedang yang tajam. Sakit kan macam tu. Tu pun lebih lagi, itu baru perumpamaan. Betul ulama-ulama kata orang yang sakit, yang mati dia tak, bukan sakit langsung. Orang sakit ni orang yang roh dia tanggal daripada badan sebelum dia mati. Roh dia ni tanggal daripada badan sebelum dia mati. Macam mana roh dia tanggal daripada badan sebelum mati? Dia tak apa cinta pada dunia, hati dia banyak ke akhirat. Maka roh dia dah mula tanggal. Dia tunggu waktu nak balik ke sana. Lepas tu dia mati sebenarnya. Orang yang cinta dunia dia lagi jerak. Lepas tu bila nak tarik, siksa. Lagi cinta dunia, lagi sakit. Ada yang sebut dalam Quran apa ni? Allahumma salli ala wallau mudbiran, kan? Malaikat kata kami pukul belakang-belakang pundak. Kan tarik tak lepas. Tarik dia lagu nak masuk balik. Tarik nak masuk balik tu yang mati siksa kan. Malaikat pukul di belakang tu. Empuk tu baru keluar apa? Sakit tu ya Rabbi. Tu bahasa dalam kitab lah. Bila ustaz dah mati dan sabda dalam kitab lah nanti kan. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi tu betul. Ya. Nafas ni ialah benda yang zahir daripada roh. Roh tak nampak. Nafas kita boleh rasa, kita boleh nampak ni nafas, kita boleh rasa. Maka roh ni hanya dalil, nafas ni hanya dalil kata masih badan itu berroh. Kalau sudah tidak berroh, nafas ni pun tidak ada. Nafas ni bukan roh lah. Nafas ni dalil kata kita masih ada roh. Ni bukan roh. Kalau duk keluar masuk benda roh kita, ni mati dah, mati jatuh tu. Ni boleh buat diri lagi walaupun kita lepas-lepas. Makna kata tu bukan roh, tu ialah terbitan daripada roh. Dalil kata badan tu ya. Bagus. Soalan ni bagus. Baik, Allah SWT orang dengan kita. Katanya waktu tidur kita mati kan. Pasti pun boleh menguat garu apa semua, kepala lah apa kan. Macam mana boleh duduk garu lagi? Baik.